saya nak sambung sikit, mungkin dalam masa yang berbaki ni, bagaimana kalau kita dah Ustaz Ahmad pelajar, dah buat. Dah buat tu apa yang kita nak kena buat ni. Kita dah buat kerja yang melanggar hukum syarak. Jadi apa yang kita nak kena buat? Okey. Macam mana tu? Pertama sekali, kita kena tanya diri kita lah. Adakah kita menjual insurans pada ketika itu dalam tempoh kita nak transit kepada takaful? Kita sementara nak tunggu boleh jual takaful nak dapat lesen ni, kan? Jadi kita teruskan dulu sebab untuk memenuhi keperluan harian. Maknanya mindset kita is interim saja dan kita will try the best untuk usaha cari kerja yang halal. Maka pada waktu itu dimaafkan. Dan ada fatwa yang menyatakan bahawa kalau kita mempromosi insurans ketika transisi period, maka itu dimaafkan. But that doesn't mean that kita perlu sebebas-bebasnya mempromosi, no. Kita kena cari yang halal. Okay, that's number 2. Yang ketiga, kalau kita sengaja, kalau kita katakan dah 5 tahun dah kita dah terjebak dengan boleh ke saya peluahkan soalan saya sendiri ni macam Prof Zurina katalah, lecturer tanya soalan dia jawab lah. Saya mengharapkan apa yang saya jawab ni, yang saya kupas ni masih lagi within the scope of soalan yang ditanya oleh moderator lah. Kalau saya terpabas tu mohon dilakukan apa yang sepatutnya lah. Itu bukan tanya sendiri, jawab sendiri, rekod soalan sendiri. Itu advance lagi, doktor. Oh iyalah. Boleh. Tak ada sampai ke tahap royalty lagi lah. Baik. Terima kasih Prof Zurina. Kita teruskan insya-Allah untuk selesaikan masalah kita ni. Baik. Kalau kita telah terjebak, ada 2 kemungkinan di situ. Adakah kita terjebak disebabkan kita tahu dan kita sengaja walaupun dah tahu hukumnya haram, dah tersebar dalam maklumat, kita boleh tengok di mana-mana, orang pun dah maklumkan kepada kita menjual insurans konvensional ini haram, tapi kita masih lagi insist nak buat. So kita pun buat. 5 tahun tuan-tuan makan makan komisen insurans konvensional, kan? Jadi hukumnya yang pertama haram. Haram 2 benda di situ. Minta maaf, 1 benda je. Yang 2 ni keadaan yang kedua. Nanti sekejap. Baik, di situ hukumnya haram kerana dia melakukan benda yang haram walaupun dia tahu. Baik, sekarang ni dia mendapat komisen ataupun pendapatan daripada daripada komisen yang haram tersebut. Komisen tu sendiri haram ke halal? Hukumnya haram. Samalah juga hal keadaannya satu orang menjual arak. Duit tu bagaimana? Haram. Itu termasuk dalam kategori harta haram. Harta haram ni banyak jenis. Antaranya ialah orang yang mendapat harta dalam bentuk upah, gaji dan sebagainya kerana melakukan perbuatan yang haram. Maka harta itu haram. Jadi upah yang kita dapat, komisen yang kita dapat itu juga adalah haram. Timbul apa soalan yang keberapa Ustaz Ahmad? 3 ke 4? 3. Ini. Okeylah tu. Baik, soalan yang ketiga. Apa yang perlu kita laksanakan? Apa yang perlu kita buat? Kita orang Islam. Apa yang perlu kita buat dengan pendapatan yang haram? Di sini ada 2 keadaan yang berbeza. Yang pertama sekali, adakah duit cash commission tu masih ada? Kita tanya diri kita. Okey. Yang keduanya, keadaan di mana duit tu telah pun kita guna dah. Ustaz Ahmad, contoh Ustaz Ahmad tak adalah buat insurans, contoh saja. Duit tu dah guna beli perabot, beli apa lagi, macam-macam lah, kita dah ada duit. So it is as good as our income. So kan, kita guna, jadi bagaimana hal keadaannya? Ya, saya tidak menjumpai perbahasan ulama yang mendalam dalam masalah. Jadi apa yang saya sharekan ni ialah pandangan saya dan saya petik daripada beberapa pandangan ulama. Jadi tuan-tuan boleh pilih nak pakai mana berdasarkan kesesuaian diri. Baik, yang pertama sekali, kalau dia masih ada tunai, baru saja dapat, contohnya dalam setahun dia simpan. Dia simpan dalam bank, kita kan dalam Prof Zina ada sebut tadi tu, financial plan,
Kalau umur 30-40 tu dia more on apa kita kata investment lah, kan? Dia invest lah. Yalah kita invest ni kita nak counter the inflation rate and everything lah, kan? Jadi dia letak komisen berjumlah 100,000 ni letak dalam fixed deposit account lah. Sebab dah bagi return mungkin 3% lah, kan? Jadi duit tu ada, maka kita kena cuci duit tu. Kalau ikut hukum asal, kena bagi kepada orang miskin ataupun kepada baitumal ataupun kepada kebajikan. Baik, timbul soalan. Bagaimana nak bagi? Kami sendiri pun tak cukup makan. Pandemik ni habis klien tak ada contohnya. Pandemik ni macam-macam kedai saya nak bisnes pun tak ada. Kalau saya cuci duit tu, maknanya saya buat cleansing ataupun purify. Tadi ada kawan kita, agent kita tadi, dia tulis dalam chat box tadi tu. Financial plan ke ada apa? Apa nama ni? Distribution and then tax, zakat. Zakat semua tu masuk dalam purification. Satu lagi dia tak sebut, income purification. Kalau yang haram ni kena cuci juga. Jangan asyik bayar zakat je. Dia bayar zakat tapi yang haram tak cuci, ya. Okey. Kat mana? Okey, saya nak teruskan. Jadi kalau ada tu dia kena cuci. Tapi kalau dia sendiri pun perlu. Maksudnya kalau dia habiskan 100,000, dia pun tak ada duit nak makan. Dia pun tak ada duit nak memenuhi keperluan hajat dia boleh guna duit tu. Jelas, kan? Jelas. Kalau tak jelas, kena tanya ni. Saya buat, saya kata lain, buat lain ni. Jadi dia boleh digunakan sekiranya dia ialah orang yang memerlukan. Biasanya kalau dia orang miskin lah. Dia nak cuci 100,000 ni, disebabkan cuci 100,000, dia jadi fakir. Tak boleh. Dia boleh gunakan. Ya, ulama kata kerana nak bantu dia disebabkan dia taubat kepada Allah Ta'ala. Saya terlupa nak sebut tadi. Yang pertama dia kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istighfar kepada Allah kerana dia telah melakukan perkara yang haram. Dan lepas bertaubat, barulah follow by step yang saya sebutkan tadi tu. Dia kena cuci harta dia. Ya? Sebab harta tu bukan hak dia. Sifat harta haram ni, income yang haram ni, it doesn't belong to us. Faham? Sebab tu syarikat takaful kita pun, Zurich pun, kalau datang ke syarah komiti, ada investment dia, syarah advisor untuk investment portfolio tu menasihatkan supaya dividen tu di-purify, channel to charity. Kita wajib buat. Bukan tuan-tuan sebagai ejen yang pernah jual insurans konvensional saja kena cuci. Syarikat pun kena buat juga. Ya? So we are very consistent in terms of hukum syarak kita kena buat. Ya? Baik, katakanlah dia orang kaya. Di situ ada khilaf ulama. Ada ulama mengatakan kalau sebelum dia menyedari kesalahannya, sebelum dia bertaubat tu, kan, ada pandangan ulama yang ringan yang mengatakan bahawa afallahu amma salaf. Mudah-mudahan Allah ampunlah apa yang dah lalu. Tak payah buat apa-apa dah. Yang yang akan datang saja, hari ini dan akan datang saja yang dia kena purify. Setengah ulama ada berikan pandangan begitu. Saya tak payah sebut lah, takut panjang bahasan. Melainkan kalau tuan-tuan minta reference, saya boleh bagi. Baik, pandangan yang kedua mengatakan kena purify juga. Walaupun sebelum-sebelum ni, dia telah mendapat income daripada sumber yang haram tersebut. Menjual insurans konvensional. Tapi kita ambil pandangan tengah-tengah. Ya. Ini pandangan saya lah. Ya. Kalau tuan-tuan rasa, sebab bila mana kita berada di antara dua pandangan, kata Nabi SAW dalam hadis, benda tu masuk dalam syubhat. Jadi kita kena ittaqu syubhat. Ya. Nabi kata al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal tu dah jelas, yang haram tu dah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Antara keduanya ada yang syubhat. Jadi eloklah kita buat clearkan semua sekali. Selagi kita mampu, ni pandangan saya, selagi kita mampu. Maksudnya dia tidak memberikan kesusahan kepada kita. Tapi kalau kita nak purify semua sekali sampai kita pun tak boleh menjalani kehidupan yang normal, so kita boleh ambil pandangan yang tadi, kita teruskan saja. Afallahu amma salam, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni kita, dan bila mana kita ada peluang, ada rezeki lebih, eloklah kita clearkan. Itu pandangan saya lah. Ya? Saya tak pasti sama ada saya dah jelaskan sejelas-jelasnya ataupun ada yang masih lagi kabur. Barangkali boleh ditanya baliklah. Kita kadang-kadang bercakap ni
apa tak sedar pun kita belum cover lagi ke, ataupun mungkin agak tergelincir. Ya, itu saya serah kepada moderator lah memainkan peranannya. Sebab kita bagi hukum syarak ni mesti hukum yang mampu dibuat. Itu syarat dia. Dan mesti relevant and consistent. Alright, saya kembali kepada moderator.